Okey, jadi kita akan rungkaikan beberapa soalan malam ni insya-Allah. Apa yang berlaku hari ini, rumusan apa yang berlaku hari ini, dan terbukti maklumat yang saya terima tu benar. Saya dah tahu bahawa Tengku Razali Hamzah akan berjumpa dengan Agong pada semalam lagi bahawa dia ada satu kumpulan kedua sekarang ini, di mana sebelum itu kalau kita nampak Mahathir pergi berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, dan dalam pertemuan tersebut ada satu pakatan, satu gabungan di mana bagi memastikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak menjadi Perdana Menteri, telah diadakan satu gerakan bagi menyekat usaha tersebut. Gerakan yang akan memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat menjadi Perdana Menteri. Sesiapa yang menganggap Anwar telah di game, sebenarnya orang itu telah di game. Dia main permainan dalam permainan. So basically apa yang berlaku pada hari ini, kita pun tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Dan dalam pertemuan beliau dengan Yang di-Pertuan Agong kira-kira pukul 10.30 tadilah, lebih kurang 10.20, 10.30 lah. Perjumpaan itu berlaku dalam kira-kira 25 minit, dan selepas 25 minit itu beliau telah keluar dan keluar kenyataan daripada istana. Kita assume lah itu kenyataan daripada istana. Saya cuma menyampaikan betul atau tidak, tapi saya assume betul lah sebab tak ada yang deny daripada istana, bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak menerima sebarang list. Dia hanya makluman, hanya makluman, tetapi tidak menerima senarai nama tersebut. Kenapa? Okey, itu benda yang kita ukaikan. Kenapa? Betul ke tidak menerima senarai nama? Adakah nama itu tidak ada, ataupun nama itu tidak diserahkan? Kemudian pada kira-kira pukul 2.30, Tengku Razali Hamzah datang pula berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, mengadakan satu pertemuan. Selepas itu senyap. Dia tak ada press conference, tak ada menyatakan apa-apa. Dia terus senyap, dia balik, terus hilang. Habis macam itu saja. Jadi ramai membuat spekulasi. Pertemuan itu tentang apa? Kenapa ada pertemuan tersebut? Malam tadi saya menyebut bahawa akan ada satu halangan dalam bentuk orang lain yang datang. Adakah itu yang dinamakan halangan tersebut? Kemudian selepas itu dia adakan press conference, dan dalam press conference tersebut Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengatakan bahawa terdapat dokumen yang sahih, yang sah, bahawa beliau mempunyai majoriti dalam membentuk kerajaan yang baru, dan kerajaan Mahyudin sekarang ini telah pun tumbang. Dalam keadaan tersebut, adakah sokongan itu cukup kuat untuk membentuk kerajaan? Itu saya kata tadi, sokongan itu cukup kuat. Cuma kalau kita tolak warisan 9, kita tolak Mahathir 5, 14. So sekarang ni campurlah Syed Saddiq 1, 15. So sekarang ni 15 ini berkemungkinan akan kurang daripada Anwar punya tim. Katakanlah Anwar punya tim kurang 15. So adakah cukup daripada UMNO 16 tadi? So kalau kita tengok, cukuplah. Kita dapati bahawa ada sokongan daripada pelbagai parti. UMNO, kita ada daripada PAS, kita ada daripada GPS, kita ada daripada parti-parti kecil komponen di Sabah. Dan kita kena faham macam ni, dia bukan parti yang menyokong, dia individu di dalam parti, dia bukan en blok. Tetapi dia individu-individu di dalam parti tersebut, di mana ini disahkan oleh sendiri oleh Zahid Hamidi dan tidak dapat disangkal oleh parti-parti lain. Malah sekarang ni kalau GPS mengatakan bahawa dia tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul lah. GPS mengikut Alexander Nantalinggi tidak menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagaimana GPS juga tidak menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. GPS tak pernah mengatakan mereka menyokong siapa. GPS dia sentiasa main play safe. Dia sentiasa main game yang play safe. Siapa jadi kerajaan dia sokong asalkan dia kerajaan. Dia tak jadi pembangkang. Itu je. Semalam saya ada cerita mengenai akan ada satu kumpulan yang akan pergi esok hari, which is hari ni lah. Dan akhirnya betul, pada pukul 2.30 tadi, perkumpulan itu datang untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan sesuatu. Fakta kesnya apa yang saya cakap semalam itu betul, bahawa Kuli datang berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong pada kira-kira pukul 2.30 petang tadi, membawa sesuatu, perbincangan. Yang datang membawa perbincangan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Apakah Anwar sekarang ini tidak mempunyai majoriti? Dia macam ni So beberapa hari lepas yang Muhyiddin Yassin Mahathir berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, dan kita faham kalau Mahathir berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, ada sesuatu perbincangan yang sedang dibincangkan, ada satu perkara yang sedang dibincangkan dan kena berhati-hati. Okey, ini plan Mahathir, betul atau tidak? Ini yang digembar-gemburkan. Kita kena faham motivasi Mahathir adalah memastikan bahawa Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Itu motivasi Mahathir. Dan saya boleh bercakap begini kerana saya boleh nyatakan sekarang ini dalam list tersebut tidak ada pejuang.
Pejuang tidak ada dalam list Anwar, Mahathir tidak ada dalam list Anwar, dan ini dinyatakan oleh Datuk Seri pada 23 hari bulan yang lepas, pada press conference yang lepas. So dalam list itu tidak. So saya boleh nyatakan motivasi Mahathir adalah memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Itu motivasi dia. Bagi dia, kalau Mahathir Anwar menjadi Perdana Menteri, maka itu adalah satu kekalahan Mahathir, tamparan kepada Mahathir, terutama perkara itu berlaku pada tahun 2020, di mana sepatutnya inilah wawasan yang melibatkan Mahathir, tapi tak ada. Plan dia adalah untuk memastikan bahawa Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Dan antara blogger yang digunakan untuk memastikan rancangan ini tidak berjaya adalah Raja Petra Kamarudin dan juga Jul Fazli. Ini kita tahu mereka-mereka ini adalah paid cyber troopers, paid bloggers yang akan sanggup mengatakan apa sahaja, no matter how ridiculous it is. Tak kisah betapa bodohnya benda itu. Macam itu Jul Fazli kata, Anwar membawa bioweapon untuk nak bunuh Agong. Kita rasa macam bodohnya budak ni. So akhirnya ini desperate measures yang dia nak kena gunakan. So dia bayar dia orang semua untuk menyatakan perkara-perkara itu. So setelah perbincangan tersebut, dia kata, okey, macam mana cara kita nak memastikan Anwar ni supaya Anwar ni akhirnya terkalah. And then perbincangan dia dengan Mahidin macam ni. Mahidin, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, engkau akan jadi pembangkang. Okay? Engkau jadi pembangkang, menteri-menteri engkau semua akan jadi pembangkang. Kau tak akan dapat apa-apa, jawatan-jawatan JLC semua kau akan habis. Orang-orang kau MPKK, kau punya ahli majlis, negeri-negeri yang kau perintah termasuk Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Perak akan jatuh. So bagaimana sekarang? So daripada itu berlaku, apa kata kalau kita jadikan Kuli Perdana Menteri? Okay? Sekarang ini ada ura-ura mengatakan bahawa dalam kabinet Anwar Ibrahim, Kuli akan jadi timbalan Perdana Menteri. Adakah itu benar? Jawapannya adalah saya tidak tahu. Jawapannya saya tidak tahu. Faham tak? Adakah itu benar? So jawapan dia saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Okey, saya tidak tahu. Ni dalam cerita naratif ni jangan quote saya pula. Ini semua orang dah tahu cerita ni, okey? Dan saya pun dah tahu tentang benda ni 2-3 hari lepas dah. Sebelum Anwar jumpa Agong pun kita dah tahu dah. So bila dalam keadaan tersebut, okey. Sekarang ni Anwar offer Kuli jadi timbalan Perdana Menteri. Apa kata kalau kita offer Kuli jadi Perdana Menteri? Itu saya kata korang baring last minute tu. Kita maksudnya Mahathir dan Muhyiddin offer Kuli jadi Perdana Menteri, Anwar setakat offer jadi timbalan Perdana Menteri. Better lagi kalau jadi Perdana Menteri, betul tak? So akhirnya dia jumpa Kuli. Ini naratif yang diceritakan. So betul atau tak betul, kita dengar je naratif. So jumpa Kuli, bagi tahu Agong, sekarang ini Kuli yang ada majoriti. Siapa yang akan sokong Kuli? Ini kita tengok dulu. Siapa yang akan ada, kalau Kuli ada majoriti, siapa yang akan sokong Kuli? Yang pertama, kalau kita tengok, secara majoritinya yang sokong Kuli, majoriti yang sokong Kuli adalah daripada geng yang ada sekarang, kerajaan. So kalau kita tengok kerajaan ada sekarang, ada 112. Ambillah 113. Katalah 112, ambillah 112. 112 orang yang sokong Kuli. Okey, tak cukup lagi. Sebab apa 112? Akhirnya geng-geng UMNO yang nak melompat pergi ke Anwar tu, dia nak melompat pergi ke Anwar sebab dia tak suka dengan Muhyiddin. Dia tak suka dengan Bersatu. Tapi kalau Kuli jadi Perdana Menteri, UMNO yang akan berkuasa. Jadi tak ada sebab lagi dia orang nak melompat, betul tak? Jadi stay status quo. So akhirnya kita ada 112. Ditambah pula dengan pejuang. Pejuang tadi ada 6. Termasuklah Syed Saddiq lah 6. Kan? 112 campur 6. Campur pula warisan 9. So akhirnya majoriti Kuli ni lagi besar daripada majoriti yang ada daripada yang Anwar. So UMNO tak jadi melompat, pejuang pergi kat situ, PAS pun tak jadi melompat sebab masih kekal sebagai kerajaan. Dia orang nak melompat tu sebab dia tak suka dengan Muhyiddin Yassinnya dan tak suka dengan Bersatu je. Sekarang ni apa yang kita buat? Sekarang ini Bersatu kat atas, UMNO kat bawah. Kita cuma terbalikkan, UMNO kat atas, Bersatu kat bawah. Akhirnya apa yang Bersatu tak rugi? Yalah dia hilanglah jawatan menteri, mungkin Kuli akan ada kabinet dia sendiri. Tak apalah, tak apa, ambil kabinet dia sendiri, tapi tak adalah Bersatu akan hilang semua jawatan. So itu cerita dia last minute. So nak present, nak bagi tahu bahawa Kuli ni ada majoriti, maka pukul 2.30 dia pergi jumpa dengan Di-Pertuan Agong untuk menyatakan plan demikian. Untuk menyatakan keadaan demikian.
Okey, ini naratif dulu. Ini bukan apa yang sebenarnya berlaku. Ini saya cerita apa yang nak berlaku. Sebab tu saya kata, orang yang kata Anwar kena game, sebenarnya kena game. Oh, so bermaksudnya Anwar tak ada majoriti lah. Habislah Anwar macam ni. Game Mahathir dah berjaya. Maksudnya Kuli akan menjadi Perdana Menteri selepas ini. Timbul satu masalah. Masalahnya adalah Kuli ni bukanlah orang yang tamak dan bercita-cita tinggi sebagaimana yang Mahathir fikir. Kuli ada cita-cita tu, tetapi itu cerita tahun 89. Itu cerita 31 tahun dahulu. Cerita yang berlaku sekarang ini, bila Kuli berjumpa dengan Yan di Pertuan Agong, hanyalah berkemungkinan, ni kemungkinan dan dengar daripada sumber yang saya katakan bahawa untuk reiterate, untuk mengukuhkan dakwaan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai majoriti. Untuk mengukuhkan dakwaan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai majoriti. Siapa di dalam majoriti itu? Kuli tak ada numbers. Kuli tak ada nama. Bukan tak ada numbers. Tak ada nama, tetapi dia dimaklumkan ada. Kan? Dan selepas ini, dan saya akan ceritakan apa yang berlaku lepas ni. Akhirnya, yang nak game, kena game. Jadi, so akhirnya game itu berjalan sebagaimana dia berjalan. Tapi ada, kalau macam tu, kalau Kuli jadi Perdana Menteri macam mana? Ini, kalau sekiranya itu berlaku, ini sebagaimana sumber yang saya dapat. Tapi kalau benda yang saya cakap tu salah lah kan. Tak ada siapa boleh teka apa yang ada dalam tu kecuali Kuli dengan Agong je yang tahu. Ini sumber saya yang cakap kan. Tak apalah, itu kita cerita lain. Adakah Anwar telah present senarai tersebut kepada Agong? Dinyatakan bahawa Anwar tidak menyatakan jumlah tersebut kepada Agong. Kalau ada, kenapa dia tak present? Kenapa dia tak bagi? Betul ada yang tulis tadi, Muhyiddin pun tak bagi. Muhyiddin tak bagi SD, Agong panggil lepas itu seorang-seorang. Jawapannya adalah senarai itu telah diserahkan kepada Agong. Kenyataan itu tak salah pun. Betul lah, Agong tak lihat lagi senarai tersebut. Betul lah, dia permainan ayat. Agong tak lihat lagi. Kenapa Agong tak lihat? Untuk mengurangkan risiko senarai itu bocor. Saya pun boleh buat senarai kalau saya nak. Kita boleh teka-teka lah. Fahmi Fadzil dah keluarkan kenyataan hari ini bahawa Perdana Menteri belum meletak jawatan. So apa move hari ini untuk tujuan apa? Move hari ini ada membawa beberapa implikasi. Implikasi pertama adalah untuk Agong memanggil Muhyiddin Yassin untuk menyatakan adakah beliau masih command majority, dan kalau beliau masih command majority, dia kena come up with a list bagi dekat Agong. Kalau tidak ada, maka beliau hendaklah meletak jawatan. Ini saya sebut malam tadi tapi saya ulang balik. So Anwar ni dia nak bawa Agong supaya Agong menyatakan kepada, sebab Agong yang punya kuasa kepada Muhyiddin Yassin bahawa beliau sudah hilang majoriti. Untuk membuktikan dakwaan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni kena datangkan kepada Agong list yang sebenar bahawa beliau masih command majority. So kalau beliau masih command majority, kena buktikan bahawa beliau masih command majority. Datang dengan list, and come up with the list. Come up with the list, datang dengan list yang baru, list yang ada untuk membuktikan bahawa beliau ada majority. So kalau beliau tidak mampu untuk datang dengan list yang baru, ini tujuan Datuk Seri Anwar adalah untuk Agong panggil. Dia, macam saya kata semalam, kita jangan expect Anwar bagi dia punya list, okey, terus Agong mengumumkan dengan ini beta mengumumkan Anwar lah Perdana Menteri. Dia bukan macam tu. Prosedur dia tak boleh macam tu. Dia, sebab kita masih ada Perdana Menteri yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua, tak lama lagi, bulan 11 ni ada persidangan parlimen. So Agong boleh minta agar dibuktikan di dalam Dewan Rakyat bahawa Muhyiddin masih mempunyai majoriti. So kena bawa ke dalam Dewan Rakyat. Nak bawa benda ini, nak bawa Muhyiddin Yassin ini ke parlimen untuk desak beliau supaya diadakan desakan daripada Agong, desakan daripada rakyat, adakan undi. Adakan undi bahawa Muhyiddin mempunyai majoriti. So adakah Muhyiddin Yassin berani untuk membawa perkara ini ke parlimen, adakan sidang parlimen tergempar untuk membuktikan beliau masih lagi mempunyai majoriti, ataupun beliau masih lagi menikus
di bawah press conference, doa-doa dan kenyataan-kenyataan umum. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini, itu tujuan Datuk Seri Onn Ibrahim bawa perkara ini berjumpa dengan Agong. Kaedah yang ketiga, di mana Agong akan panggil raja-raja bersidang, Agong akan panggil ketua raja peguam negara untuk bagi advice kepada beliau, baginda, dan juga kemudian baginda akan membuat satu keputusan, adakah telah jatuh kerajaan Muhyiddin ataupun tidak. Adakah surat itu tidak dipresent kepada Agong? Sudah dipresent kepada Agong, dan numbers itu sudah dipresent kepada Agong. Bezanya adakah Agong melihat atau tidak itu cerita. Kenapa? Kita kena faham, kalau sekiranya sidang parlimen itu diadakan tergempar pun berkemungkinan minggu depan. Katalah sidang parlimen itu diadakan minggu depan, isu dia apa dia? Apa akan menjadi isu? Isunya adalah kalau diketahui umum senarai mereka yang nak melompat tersebut, ada kemungkinan pembelian. Itu yang tadi saya tertarik dengan ada seorang dia kata 120 ekor kambing nak melompat. Nak ikut. Kenapa tak dedah je pasal kambing tu? Ada seorang reply, ialah takut musang ngap. Betul lah tu. Kerana kita faham permainan geng-geng ini di mana mereka akan cuba untuk membeli, untuk intimidate, untuk nak buat itu, buat ini. Sebab itulah kenapa senarai-senarai tersebut tidak dinyatakan dan tidak disenaraikan di dalam di dalam kali ini, di dalam senarai ini. Tapi senarai itu ada. InsyaAllah bahawa game is going, berterusan, dan kalau tak jadi pun dia disebabkan oleh halangan-halangan yang saya nyatakan. Majoriti ada, numbers ada. Sekarang kita tunggu kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk melakukan langkah yang seterusnya. Rasanya itu je kot. Terima kasih kerana menonton. Teruskan share. Kita jumpa lagi pada malam yang akan datang. Selamat malam. Salam reformasi. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.